Assalamualaikum. Apa khabar di luar sana? Bersama Zena 2020 untuk koma aja. Okey, hari ini jom kita sembang-sembang. Di sini ada yang bertanya, Nurul, kau tak penat ke kerja buat YouTube, kemas rumah, tanam-tanam pokok lah, apa je lah, ambil anak sekolah. Tapi pada saya penat ke tak penat itu kerja seorang isteri. Kerja seorang isteri dan seorang suami lah, tak ada masalah. Orang kata dalam rumah tangga ni kita kena bekerja sama dengan suami. Suami kerja cari rezeki yang di luar, kita apa salahnya tolong dia ambil anak lah, buat kerja-kerja rumah lah. Orang kata tak ada masalah lah di situ kan. Penat tu hanya Allah je yang tahu. Kalau ikutkan ke badan kita penat, memang penat kuma. Sebab apa? Banyak kerja yang saya kena buat. Saya kena uruskan rumah, saya kena uruskan anak-anak, saya kena uruskan tanaman macam saya tanam pokok, bunga dan juga pokok sayur. Hari ni saya dah rajin dan semangat nak tanam pokok sayur. Tak kisahlah, saya sebenarnya tanam pokok sayur tu dah banyak kali dah. Dah macam-macam cara saya test. Ada yang kata, Nurul tengok dalam YouTube ke Google ke, mana-mana tanam sayur yang betul. Saya dah test dah buat dah. Tapi mungkin orang kata rezeki apa aja tu daripada Allah Ta'ala. Kita kena, orang kata kena semangat, sabar, dan sabar yang penting no, tanam pokok ni. Sebab apa? Bila kita tanam, dia bukannya hari ni tanam, esok lusa dah besar. Tak, dia mesti menunggu. Kita kena tunggu fasa-fasa dia tumbuh tu, daripada kecil besar sampailah besar, dia berbuah berbunga semua lah. Kita kena sabar. Satu lagi yang macam kita menanam ni, yang tak boleh nak sabar tu kalau pokok tu tak menjadi. Salah satunya makan dak semut, makan dak siput, makan macam-macam lah, ulat-ulat makan tanaman kita. Sama juga bunga, bila kita tanam bunga tu macam-macam ulat kan. Jenuhlah kita buat macam ni, elakkan ulat, elakkan semut tu. Semua kita dah buat dah, tapi tetap ada. Tapi itu kena sabar. Mungkin orang kata sabar tu penting, tapi sekarang ni alhamdulillah saya tanam bunga, saya tanam pokok sayur, menjadi subur. Itu pun saya tengok bendi saya tanam yang pada awalnya, sebelum saya tanam dekat belakang rumah yang ada saya tunjuk buat video tu, saya dah tanam kat depan dalam polish bag lah, yang hitam. 3 pokok dalam tu. Saya tengok dah hari tu dah tanam awal. Masa tu saja saya tanam dalam polish bag lah, nak test, nak tanam kan. Saya dah cukup gembira dah. Sekarang pokok sayur saya pun dah tumbuh. Itu pun saya dah semai pokok tomato dan juga ubi kentang. Timun insya-Allah saya pelan-pelan saya tanam. Sekurang-kurangnya sayur saya tak payah beli, tanam. Kalau macam tu seronok juga kita tanam sikit-sikit kan. Lama-lama dia dah membesar. Tapi saya nak tanam ikut peringkat. Macam contoh minggu ni saya tanam pokok pokok bendi. 2 minggu ke 3 minggu lagi saya tanam lagi. Jadi bila sekali berbuah tu tak adalah banyak sangat. Ikut peringkat, senang kita nak ambil nanti. InsyaAllah kalau diizin Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dengan suburnya, saya lebih semangat nak tanam. Iklan kejap tadi ada hal sekejap. Jadi kita sambung balik sembang. Lepas ni macam-macam sayur. Kalau menjadi saya punya pokok sayur tu, macam-macam saya nak tanam untuk makan sendirilah. Bukan saya nak buat jual pun, makan rumah lah. Kita beli lauk je.
sayur-sayur apa yang kita nak makan, kita ambil kat belakang. Itu saya tanam lagi pucuk ubi, saya tanam lagi pokok serai semua. Letih tu memang letih, tak tipulah kata tak letih. Sebabnya saya ni suka buat kerja, bukan buat kerja tanpa henti, suka bekerja. Sebab saya ni dulu kerja saya kerja start habis berhenti sekolah. Saya tak adalah pandai sangat, bolehlah cukup-cukup makan, tapi saya daripada start sekolah dulu, habis kerja sekolah, saya terus kerja kilang je. Saya kerja kilang dalam dua tempat lah kerja kilang. Mula saya kerja Kamaya, kemudian nak gaji lebih sikit, saya masuk Kasem Jelapang. Tak kisahlah koma, kalau kerja apa pun janji halal. Orang kata dulu-dululah masa saya kerja, alah apa kelas kerja kilang katanya. Tak ada masalah kerja kilang. Sekarang kerja kilang pun banyak dah ada KDWSP. Jadi untuk kita simpan waktu tua. Sekarang kira saya dah habis kerja kan, sekarang ekonomi kita PKP ni kan dah boleh keluar duit KWSP. Jadi orang kata tak ada apa, sia-sia lah kita kerja. Tak kisah kerja apa pun koma, berkelas ke low class ke, tak ada masalah. Janji kerjanya halal, dapat gaji bulan-bulan untuk kita nak sara hidup kita, sara untuk menampung kehidupan kita lah. Janji kita boleh beli apa yang kita nak, kita enjoy apa yang kita buat. Itu yang penting. Daripada kita kerja orang kata kerja bagus tu okey sangat. Syukur alhamdulillah kalau kau dapat kerja yang bagus. Kalau tak dapat kerja yang bagus pun tak apa. Okey, kalau dalam dunia ni, kalau Allah cerita pada semua umat dia, semua yang senang, semua yang berjaya, semua yang bagus-bagus kerja, siapa nak kerja yang kerja yang susah-susah ni? Contohnya orang cuci tandas, orang sapu-sapu, orang kerja kutip-kutip sampah, macam itulah, lebih kurang kerja kilang, kerja kontraktor sahaja, kerja macam-macam lah, kerja yang orang kata tak standard sangat. Macam suami saya kerja senabi macam tu. Kalau orang berpangkat semua takkan nak kerja semua berpangkat kan. Siapa nak kerja sapu sampah semuanya, nak cuci-cuci semuanya. Itulah orang kata bijaksananya Allah Subhanahu Taala menciptakan umatnya bermacam-macam fikiran, bermacam-macam pangkat, dan juga bermacam-macam jenis lah. Sedang cerita kan, ada yang pangkat, ada yang senang, ada yang susah. Itu semuanya ada sebab koma. Bukannya dia cipta tu bukannya tak ada sebab, ada sebab semuanya. Kalau tak, siapalah nak cuci semuanya, siapalah nak bersih-bersih semuanya. Macam tu taman-taman. Kalau kata tak ada yang kerja yang macam tu, kerja yang low class katakan. Jangan pandang hina pada orang yang tak ada tak ada kerja yang bagus. Tapi Allah Ta'ala lebih pandang pada orang kerja yang low class ni, macam sapu-sapu, macam cuci-cuci semualah, macam kerja yang bawah-bawah lah. Itu lebih Allah Ta'ala pandang lebih bagus. Orang kata yang mencuci ni lebih, Allah Ta'ala lebih mengangkat darjatnya. Bukan orang kata kerja yang bagus ni tak bagus. Semua bagus, semua elok kata orang. Tak ada yang tak elok di sisi Allah, semua elok. Tapi yang kalau tak ada yang orang yang kerja-kerja biasa-biasa ni, macam manalah dunia ni nak bersih semuanya, nak cuci semuanya. Itu kena kita kena tengok jugalah. Tak kisahlah kerja apa pun, janji halal, kita happy mengerjakannya. Itu yang penting. Okey. Pada saya tak ada masalah kalau saya pada kerja yang yang biasa-biasa. Janji kerjanya halal,
mendatangkan hasil yang bagus lah untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk siapa. Jangan cari kerja yang tak halal pula rumah. Kerja sikit-sikit pun janji halal, berkat, itu yang lebih penting. Saya tadi kan kerja kilang, sebab saya kerja kilang start sekolah sampailah saya kahwin pun saya kerja sehingga anak saya nombor 3 Haikal, sehingga Haikal lahir dah 3 anak. Jadi saya tak tak mampu lagi nak bayar, sebab 3 hantar anak ke orang mengasuh dah berapa duit dah. Jadi saya ambil keputusan, suami pun kata tak apalah, daripada kita bayar pengasuh, baik berhentilah dia seorang je kerja. Start saya berhenti tu memang sangat, orang kata sangat susah. Lepas saya berhenti sebab suami saya seorang je kerja, jadi susah lah kumur. Masa tu memang orang kata susah. Yang kurang susah start suami saya dapat kerja sindabi. Rumah tak sewa, semuanya ada keperluan di situ. Kita senang nak menanam apa pun senang. Jadi dari situ saya buat saya ambil keputusan meniaga nasi lemak pagi-pagi. Itu pun agak susah jugalah kamu. Meniaga nasi lemak, suami saya kena pagi-pagi awal pagi-pagi anak saya kena pergi datang sekolah pukul 6 lebih, dia orang dah kena pergi sekolah. Suami saya kena hantar sampai sana pukul 6.30, sebab sekolah tak adalah jauh sangat, dalam 20 minit macam tu lah kalau hantar. Jadi habis je suami saya hantar anak sekolah, saya kena terus turun bawah jual nasi lemak. Awal suami saya hantar anak saya sekolah, awal lah saya buka meniaga nasi lemak. Tapi dulu saya jual nasi lemak, alhamdulillah. Tapi ada sebab-sebabnya kenapa saya tak jual dah nasi lemak. Saya ambil keputusan, saya tengok Serin masa tu, Serin buat YouTube. Saya tanya dia, ya betul ke buat YouTube ni boleh buat duit, katanya. Saya tanya kat dia. Dia kata betul kak nak buat ke. Dari situlah saya buat YouTube. Saya jual ni, saya jual itu. Alhamdulillah sekarang kehidupan saya makin membaik. Anak-anak saya pun dah besar semua. Saya sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang dia beri ni, dengan berkat yang dia beri, dengan rezeki yang halal. Okey, memang orang kata dalam kehidupan ni kena sabar, kena kuat, sangat kuat sabar kau. Dalam kehidupan ni tentu ada ujiannya. Macam itulah dalam hati saya percaya pada dia, pada yang satu, supaya apa yang terjadi dalam kehidupan saya dengan suami hanya dia yang menentukan. Kita cuma menguruskan jalannya, insya-Allah dia mengaturkan. Yang penting sabar dan redha tu yang penting. Dalam kehidupan kita kena betul-betul kuat, tabah. Itu orang kata akan kekal dalam perhubungan dalam kehidupan kita lah. Okey, terima kasih. Itu sajalah video saya hari ini. Terima kasih kerana menonton dari awal hingga akhir. Moga kita berjumpa lagi di live video. Minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata daripada Nurul. Okey, bye bye.